Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina maulana wa qudwatina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, yang dihormati Tuan Pengerusi Majlis, seterusnya keseluruhan saf barisan kepimpinan masjid, para imam, para bilal, para ustaz, keseluruhan ahli jawatan kuasa, muslimin muslimat sekalian, sama-sama kita panjatkan syukur kehadrat Allah SWT. Dengan limpah dan kurnianya kita dapat mengadakan program kuliah maghrib pada malam ini di rumah Allah yang begini besar. Mudah-mudahan terhitung sebagai satu amal soleh, insya-Allah. Seperti biasa, kita akan beri sedikit tazkirah dulu sebelum sesi kedua untuk menjawab soalan-soalan yang telah diajukan. Cerah dah. Oh, ramai agak orang. Tadi tak nampak. Alhamdulillah, tahniah kepada penduduk Pulau Pinang kerana memberi sambutan begini rupa, mengimarahkan rumah Allah. Ini adalah berkat tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kalau tak ada keberkatan, masa ni tak main ni, dengar kuliah nak duduk tang lain. Tapi tuan-tuan punya dan puan-puan pun ada keberkatan masing-masing. Jadi walaupun sibuk lagu mana, sempat juga main untuk mengimarahkan majlis ilmu pada malam ini. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman yang lebih kurang berbunyinya begini. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Barang siapa yang hendak, maka hendaklah dia beriman, dan barang siapa yang nak, maka bolehlah dia kufur kalau dia nak kufur. Ayat ini pendek sahaja, tetapi telah mendapat bahasan yang begitu panjang di sisi ulama. Depan daripada ayat tersebut, Allah sebut wa qulil haq min rabbikum. Artinya, dan katakanlah wahai Nabi, bahawasanya kebenaran itu hanya daripada sisi Tuhanmu. Ayat ini diturunkan kepada Nabi SAW kerana Nabi keletihan, kadang-kadang rasa duka cita dengan tentangan orang-orang yang tak mau terima kebenaran. Dosa bimbang Rasulullah, wahai Nabi, mu jasa susah, jangan bimbang. Kerana tugas para Nabi, para Rasul ni hanya memberitahu apa yang Tuhan suruh khabar. Ayat ini sebenarnya untuk memberi semangat kepada kita semua. Sama ada kita orang alim, kita mufti, kita qadhi, atau kita orang awam. Jika asal saja kita nama orang Islam, maka kita telah beragama dengan agama yang benar. Maka jika kita beragama dengan agama yang benar, maka beritahulah perkara yang benar. Kerana kamu telah menganut suatu agama yang benar, maka apa saja benda agama yang mu tahu, mu khabarlah ke orang. Khabar. Jadi jangan kita salah faham. Ada orang kata kalau nak cerita dakwah, nak royak hukum, nak khabar sah batal halal haram, dia kena orang alim dulu. Salah tu. Jawabnya, yang benar siapa tahu bagi tahulah. Tak syarat dia ustaz. Kata mu khabarlah hukum ni halal ke haram. Aku tak boleh khabar, aku bukan ustaz. Salah tu. Yang kita tak boleh khabar ni hukum yang kita tak tahu. Kalau tak tahu, jangan khabar. Walaupun ilmu kita banyak, tapi orang minta benda yang kita tak tahu. Sebagai orang Islam,
Maka satu lagi sabda Nabi SAW, nampak, balighu anni walau ayah, sampaikan daripada aku walaupun satu ayat. Jadi jangan kita terpengaruh dengan kata-kata orang alim baru khabar benda benar, orang jahil kena duduk diam. Tak, kalau orang jahil dia kena diam daripada benda hak dia jahil. Benda hak dia tahu, maka dia boleh khabar. Dan nak beritahu kebenaran ni, tak mesti dia kena pakai jubah. Pakai seluar jin pun boleh khabar kebenaran. Nak khabar kebenaran ni tak syarat pakai serban atau piyah. Kalau mu tahu benda benar, mu royaklah korang, khabar korang. Walau mu pakai seluar 3 suku, asalkan mu tidak 3 suku. Sebab tu kita tengok di Eropah, orang-orang yang pakai seluar jin, pakai kok, dia menyampaikan kebenaran. Berjalan di kaki-kaki 5 di kota London, di Liverpool, di Paris, berjalan 2-3 orang pakai t-shirt, pakai dengri, tapi jumpa dengan orang kafir, menyatakan kebenaran Islam, ajak masuk Islam. Akhirnya ramai yang telah menerima dakwah seperti itu. Nak menunjukkan Islam ini global, bukan kepunyaan orang alim. Cuma kalau kita tak tahu, maka jangan khabar. Nanti saya tak tahu ni, saya kena tanya orang dulu. Tapi bila kita tahu, itulah alim namanya. Ditanya pula, ustaz, orang alim ni bukan pakai serban. Tak. Serban boleh beli. Dekat pasar ada juga, pasar Malang, RM15. Ambil serban buat kepala. Boleh ngajar tak? Tak boleh. Alif betul tak ingat. Faham? Bukan ustaz ni kena nak khabar hukum dia kena pakai piyah. Piyah tak wajib pakai, sunat je pakai. Tak pakai tak berdosa pun. Pakai boleh, pahala tu je. Jadi siapa yang Islam, beritahu kepada orang walaupun sedikit. Mak lepik pandai main motor, masjid tak pernah pergi, surah apatah lagi. Dia pandai baca Fatihah, maka dia beritahu ke kawan dia cara baca Fatihah yang betul. Kawan-kawan motor dia semua belajar dengan dia. Dia adalah tok guru di sisi kawan-kawan dia, dan dia akan dapat pahala di akhirat nanti, selama mana kawan-kawan dia itu menggunakan surah Al-Fatihah dalam semayang atau di luar semayang seumur hidup dia. Itulah rahmatnya Islam. Jadi menyatakan kebenaran nombor 1 sekali ialah hak Allah dan Rasul, maka turun kepada para sahabat, lalu diwarisi oleh para ulama. Ulama mari khabar dalam masjid, dalam surah, hukum hakam, segala perkara kita dengar, kita beritahu ke orang lain pula, boleh pahala. Jadi nak kata kebenaran tak syarat ustaz, tak syarat qadi, tak syarat mufti. Tolong beritahu kebenaran. Walaupun dia tu maknanya orang kenal sangat lah, mamak ni mana tahu benda, aku kenal sangat lah, tapi dia menyata benda yang benar, maka dapat pahala kepada dia. Walaupun kebenaran itu bukan berkait dengan akhirat, benda hal dunia je, tiap kebenaran disukai oleh Allah. Maka waqulil haq, katakanlah wahai Nabi yang benar. Tak usah susah orang nak dengar, tak mau dengar. Nampak? Kerana kebenaran yang musafah daripada sisi Tuhan. Siapa yang menyampaikan kebenaran, dia ambil tugas Nabi SAW. Orang buat tugas Nabi ni, balasannya syurga, walau dosanya banyak. Sebab tu kalau kita muhasabah diri kita, banyaknya dosa, dosa mata, dosa tangan, dosa kaki, dosa telinga, dosa mulut, dosa kemaluan, maka kita pakak-pakak menyatakan kebenaran pula. So mudah-mudahan dengan kita dapat pahala yang banyak, akan dapat tampung kekurangan, dan bila ditimbang di akhirat nanti, maka kita akan terselamat daripada bahaya dosa kita sendiri. Ulama-ulama kata orang yang ada 1000 pahala dan dia ada 999 dosa, bila ditimbang akan berat sebelah baik, iaitu pahala. Lebih satu ke? Atau dia ada pahala dia ada 1000 kilo, dosa 999.9 kilo, maka masuk dalam ayat
fa amma man sakulat mawazinuhu fahuwa fi 'aisyatir radiyah. Maka barang siapa yang berat walaupun sikit, kata ulama tafsir, pahala je lebih berat daripada dosa, bila ditimbang di akhirat nanti di atas neraca, bukan neraca di akhirat nanti, maka dia akan duduk pada tempat yang paling dia suka, iaitu syurga. Orang tanya ulama, dah 999 dosa ni guana Tuhan balas tak? Allah tidak akan balas lagi. Dalil pada ayat ini. Oh, kalau gitu kita buat dosa kurang sikit pada pahala. Mudah-mudahan berat pahala. Kita pergi minum arak, lepas tu kita balik, kita wirid banyak-banyak. Jangan buat gitu. Berapa pula tadi ustaz kata kalau lebih pahala masuk syurga, takut masa minum arak tu KO. Faham tak? Kita bimbang masa tu. Tengah tegak jenis stout, tengah tegak Heineken, tengah pegang VSOP, tengah tegang Johnny Walker, Johnny Quengo, Johnny Black. Takut masa tu datang malakul maut, tak dang balik berzikir. Jadi maudhu' pokok ceritanya dakwah lah, berdakwah. Nak berdakwah tak payah pakai jubah, tak payah pakai piyah, tak wajib pakai serban, pakailah asal menutup aurat. Dah tu orang dakwah dia pakai serban, dia mencari pahala lebih. Tu saja. Faham? Jangan syarat awak nak dakwah orang, awak pakai seluar jeans nak dakwah orang, betul diri awak dulu. Perkataan tu salah. Melainkan dia telanjang lain. Pendakwah tu telanjang pakai serban je, baru kita tegur. Tapi kalau dia pakai seluar jeans ni haram tak? Tak. Jeans tu Nabi kata saudara kita, betul tak? Jeans saudara kita. Dah. Jeans nak haram kat mana? Tulang kita makan isi ikan, tulang makanan saudara kamu. Orang tanya Rasulullah, saudara mana pula ni? Jin Islam saudara kamu. Dah jin kafir bukan saudara kita, saudara orang kafir. Dah jin Islam makan tulang yang disembelih, makan tulang yang tidak najis. Jin kafir makan yang najis. Jadi kalau jin pun saudara kita, seluar jin tak ada masalah. Tu baru seluar. Faham? Jadi jangan kita sempit sangat Islam. Islam telah berkembang dengan begitu global ke seluruh dunia. Sekarang di Eropah ajaran Kristian sudah tenang. Kerana paling banyak orang convert agama sekarang ialah daripada Kristian kepada Islam. Kenapa gini berlaku? Kerana umat Islam kuat berdakwah di sana. Ada dua orang kita jumpa dalam YouTube. Dia kata saya masuk Islam kerana YouTube. Dia tengok YouTube, tengok bab Islam. Sebab dia dengar kawan-kawan dia hina Islam, condemn Islam, sama-sama orang Europe. Tapi dia tengok YouTube, dia rasa ini kebenaran. Dia pun sebut, dia buat video klip, saya masuk Islam kerana YouTube. Nampak? Kerana benda-benda yang kita nampak remeh-temeh saja. Sebab tu jangan kita sempitkan kerja-kerja dakwah. Kena pakai jubah, kena pakai serban, kena pakai jubah. Siapa yang tahu kebenaran, nyatakan. Dakwah sama mak rempit. Dakwah bukan maknanya kena panjang cerita. Tak. Dakwah bahasa Arab, bahasa Melayu, ajak buat benda baik. Malam ini marilah kita pergi sejid Sungai Ara. Dia khabar. Maka malam tu siapa yang pergi masjid 10 orang, sebab dia khabar tadi, dia dapat 10 pahala. Itu kelebihan. Dalil Nabi sebut dalam sebuah hadis, ad-dallu 'alal khairi kafa'ilihi. Orang yang menunjuk pada benda yang baik sama macam dia yang buat. Mana kalau 10 orang dengar, dia recommend, dia share dalam Facebook, 10 orang baca, 10 orang pergi masjid, dia dapat 10. Tu baru 10 orang. Bayangkanlah kalau dia jadi DJ radio, dia jadi DJ dalam pengacara dalam tali basing, disebut dalam TV1 petang tadi. Tuan-tuan dan puan-puan, adik kakak, abang-abang sekalian, terutama warga negara Pulau Pinang, sama ada yang duduk di seberang perai atau di pulau terus, maka datang beramai-ramai pada malam ini di Masjid Sungai Ara kerana ada kuliah maghrib.
5,000 orang dengar, 5,000 orang mari, maka DJ dalam radio dapat 5,000 pahala. Betul tak? Walaupun DJ tak pergi malam tu, dia pergi karaoke. Faham? Selama dia masih orang Islam, walaupun dia tak pergi, dia pergi karaoke, dia dapat 5,000 pahala. Sebab Nabi kata ad-dalu alal khairi kafa'ilihi, sama macam dia yang buat. Allahu Rabbi, mudahnya Islam untuk beri pahala kepada kita. Betul tak? Sebab tu dakwah lah, dakwah. Nah, dah kata kena keluar 3 hari, kena buat 4 bulan. Hak tu tertib satu jamaah, itu bukan kewajipan agama, tu adab dalam jamaah tersebut. Masing-masing bebas. Jangan buat satu kewajipan sudahlah. Nah, jadi beritahu kepada orang. Begitu juga kalau ajak orang buat dosa. Dia kata malam ini 3 orang penyanyi daripada Kuala Lumpur, 3 orang penyanyi wanita akan menyampaikan lagu-lagu terbaru dengan tarian-tarian hangat di tapak pesta Pulau Pinang. Datanglah beramai-ramai, datang jangan tak datang. Maka 1,000 orang mari dengan sebab diulah dalam radio gitu, maka dia dapat 1,000 dosa pada malam itu kalau tarian itu berdosa di sisi Islam. Walaupun malam tu DJ tak pergi tengok tarian, dia ada kelas tasawuf pada malam tu. Faham tak? Itu mudah, sipir yang begitu mudah di sisi Islam. Buat baik dapat baik, buat jahat dapat jahat. Asalnya kita tak akan tanggung dosa orang lain. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Seseorang itu dia tak tanggung dosa orang lain. Memang jiran kita buat dosa, kita tak tanggung. Kawan sekolah kita tak semayang subuh, kita tak tanggung. Tapi ada beberapa kes kita tanggung dosa walau kita buat. Yang pertama di antaranya kita yang suruh. Kalau kita yang tukang suruh, kita dapat dosa walaupun kita buat baik pada malam tu. Sebab itulah bagi mereka hak kerja suruh orang buat dosa, padahal dia tak reda. Ni majikan jadi suruh baca, dia kata saya tak reda, saya hanya baca berita, saya hanya baca dalam radio. Orang suruh, ni kerja saya, kalau tak boleh tak baca kena marah di majikan, bukan saya reda. Jawabnya di dalam kubur nanti mu jawab gitu. Reda tak reda mu jawab dalam alam barzah. Alam barzah akan ditanya, kenapa mu sampaikan perkara yang haram padahal mu tak reda? Nak jawab lagu mana? Atas dunia kita boleh kona ni. Akhirat tak boleh lari, satu jalan, semua one way tiket saja, tak boleh U-turn. Faham tak? Kalau duduk pula jerjok boleh berenang, potong gaji apa semua pula, P2G, P2J boleh berenang. Tak pandai berenang, nyelang boleh, banyak bahasa. Pulau Pinang, nak naik jambatan Pulau Pinang ada rock block dah pula, tak apa, berenang kot depan, kot batu peringgi, tak ada masalah. Tapi akhirat, wa in minkum illa wariduha, tidak ada seorang daripada kamu yang boleh melarikan diri, melainkan akan melaluinya. Nampak? Kena lalu belaka, daripada mula alam barzah sampai kepada kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi syahid kita teruskan kerja dakwah, sama ada dengan secara formal, grup jamaah dakwah, ataupun dalam keadaan sendirian saja. Beritahulah benda yang benar. Nampak? Beritahu ke orang. Di kedai kopi sambil-sambil cakap, beritahu benda yang benar. Maka kita akan dapat pahala, agama kita akan mudah terbela, akan dapat kemenangan daripada sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan heranlah orang kata mu guana gini-gini, mu bos diri tak betul, mu nak menyampaikan kebenaran. Tak usah heran. Kerana ulama kata kita kena sampaikan kebenaran walaupun kita berdosa kepada Allah. Kerana kalau nak nanti tak ada dosa, hanya para nabi saja boleh berdakwah. Lain pada para nabi, semua ada dosa belaka. Bahkan para sahabat berdosa kepada Allah, mengaku depan nabi, melakukan kesilapan, dosa dan sebagainya. Hanya nabi saja boleh berdakwah, maka tak akan berkembang Islam. Jadi bila kita nak dakwah, bila nak menyampaikan kebenaran, kita belajar kebenaran itu. Jadi kalau kita belajar, baru kita tahu mana salah, mana betul. Kalau tak belajar, tak tahu. Sekurang-kurangnya
Tak ada guru pun kita telah tengok dalam buku, dalam artikel, kita tahu mana salah, mana betul sekurang-kurang. Sebab tu kalau kita beli tali basing, dia ada buku dalam. Kita beli kipas angin, dia ada buku dalam. Kita beli apa lagi? Kamera, telefon, dia ada buku tak dalam. Ada buku panduan tu. Kalau kita beli kamera BlackBerry, biasanya dia bos dalam tu buku panduan telefon ke atau buku kipas angin. Nah, buku telefon lah supaya kita pasang bateri dengan betul dan sebagainya. Maka begitu juga dengan kehidupan kita, diturunkan satu buku panduan namanya Quran. Jadi kalau kita ikut, kita pasang hidup kita ikut panduan buku menu Quran, selamat dunia wal akhirat. Dan kalau kita tak mau ikut panduan Al-Quran, balik awal macam saudara-saudara kita yang mengaku Islam tetapi menentang agama Islam. Tengok orang pasang banner buat kuliah, tak macam benci tengok. Ni masalah penyakit apa? Penyakit apa? Sekarang ni bila kita khabar ayat Quran ni, ni paling lain. Tapi kalau kita khabar ni perkataan si bolang, ni betul, ni betul. Padahal dia mengaku Islam, ramai tak faham benda makna mengaku Islam. Islam ni maknanya kita serah diri, surrender, tidak lawan segala hukum Allah. Sebab tu Allah ingatkan cara kita supaya kita tak lupa kita ni menyerah kalah ialah dengan bertakbir dalam semayang. Takbir ni akak tangan gini. Padahal undang-undang dalam peperangan dia panggil undang-undang Geneva. Undang-undang yang telah ditandatangani oleh seluruh pemimpin dunia. Lebih kurang baru 100 tahun sign. Di mana? Di Switzerland. Padahal akak tangan ni zaman Nabi SAW. Undang-undang akak tangan dalam peperangan tak boleh tembak baru 100 tahun manusia moden. Faham tak? Dalam peperangan kalau akak tangan gini askar tak boleh tembak. Faham? Baru lagi Nabi telah diberitahu oleh Allah bahawa ni tanda menyerah akak tangan begini. Faham tak? Kalau kita perang tak tahan kita, tinggal 3 orang ni, sedangkan tentera musuh ada 1000 orang, kita berbangun daripada kubu, kita akak tangan gini, tak boleh tembak. Kalau ditembak boleh dibicarakan musuh yang tembak dalam mahkamah antarabangsa. Betul tak? Kalau kita akak tangan gini. Tapi kalau kita akak gini, memang dia tembak. Gini, tembak juga. Gini, tembak juga. Nak khabar hak betulnya tidak ditembak, cara Nabi angkat. Kana Nabi iza qama ila salah qala Allahu akbar wa rafa'a yadayhi hazwa mankibai atau kama qala. Nabi bila bangun nak semayang, Nabi akan takbir Allahu akbar dan Nabi akan angkat tangannya begini. Sahabat kata tapak tangan berbetulan dengan bahu Nabi, dan pada hadis yang lain jari-jari ni lebih kurang parah telinga. Kali kalau kita buat macam takbir semayang gini, tidak akan ditembak. Ambil mana? Ambil daripada perbuatan orang semayang. Nampak tak? Islam mendahului zaman. Sudah 1200 tahun Nabi akak tangan surrender, tanda menyerah diri kita kepada Allah, tidak lawan, tidak kritik Allah, tidak akan canggah dan engkar dengan hukum Allah. 1200 tahun barulah Mak Saleh ambil perbuatan ni, tanda tidak lawan, menyerah kalah. Batu bila kita akak tangan surrender, maknanya ya Allah, Allahu Akbar, mung kerajaan yang paling besar, yang lain adalah kecil belaka. Tu tujuan takbir. Kita takbir tak nampak benda gitu. Allahu Akbar, kuningnya keluar tu imam. Kain pelekat tu imam birunya. Duk tengok kain pelekat tu imam. Padahal mung ya Allah yang paling besar, yang lain asghar, dunia adalah kecil belaka. Maka aku tidak takut melainkan hanya kepada kamu. Tu orang yang bertakbir. Siapa yang takut kepada dunia, tidak takut kepada Allah, bila dia takbir, malaikat akan kata kazabta, pembohong kamu, ad-dunya akbar laka, dunia lebih besar kepada kamu daripada Allah. Jadi kita faham baik, bila semayang akad takbir maknanya aku tunduk segala hukummu, segala kitabmu, segala nabimu, segala ulamamu, segala patang larangmu, segala kewajipan dan perintahmu, aku tunduk belaka. Walaupun aku kadang-kadang lalai, aku langgar perintah atau tinggal kewajipan, tapi pada
asasnya aku tetap akan membesarkan kamu. Nah, kerana itulah kita disuruh kata Allahu Akbar dan akak tangan. Nah, tapi kita akak pelik-pelik lah akak. Neh, orang suruh akak Allahu Akbar, dia bahang tinggi. Ada tengok dah. Ni pusing ni. Berat nandang buat-buat ni. Dia jenis nak pelik pada orang. Jangan pelik pada orang. Man syazza finnar. Barang siapa yang pelik, takut-takut dia seorang masuk neraka lagi. Orang bagi dia zikir, bagi dia wirid. Nah, dia kata pesing lama, ramai ada orang baca gitu. Tok Imam nak hak pelik-pelik sikit tak ada. Dia kata, Tok Imam, bagi saya ni wirid ni, saya nak hafal boleh? Tok Imam kata beginilah, hang baca ni lah, astagfirullah 3 kali lepas sembahyang, lepas tu subhanallah 33 kali, subhanallah alhamdulillah 33 kali, Allah Akbar 33 kali. Nah, lepas tu hang baca lah doa apa pun. Dia kata tak mau macam tu ramai dah Tok Imam duk baca. Nak yang bunyi pelik sikit dah. Nah, yang kalau kita baca orang tengok, semua orang tengok. Dia nak berzikir ni mendekatkan diri kepada Allah. Mu nak pelik nak buat benda. Zikir tu astagfirullah, zikir Rasulullah, Allahumma anta salam, zikir Rasulullah, Allahu Akbar 33 kali, zikir Rasulullah. Nabi baca Fatihah, Nabi amal ayat kursi. Nak pelik buat apa? Ni yang paling hebat. Tak, dia nak pelik. Bukan dia nak Allah, dia nak pujian manusia. Itu penyakit setengah-setengah orang. Nah, lepas subuh hafal, baca zikir 70,000. Nah, 70,000. Kata apa faedah dia? Dia kata tok guru aku habaq kalau baca 70,000 44 hari tak tinggal. Kalau kita cerlong ni gelas pecah. Kita jawab bodoh hang 44 hari. Mu nak pecah mu ambil tukui, mahang katok pecah. Tak payah zikir. Bang, ambil tukul belepuk pecah hang. Bukan kerana Allah nak suruh gelas pecah. Bodoh ke cerdik? Jangan nak pelik-pelik. Zikir walaupun sepatah kerana kita ingat kepada Allah. 2 patah lebih baik daripada sepatah. Tak usah nak hebat. Minta doa sekali Tok Imam tulis sikit. Tok Imam pun bagi Rabbana atina fid dunya hasanah. Tambah ni nak bunyi pelik-pelik sikit tak ada. Nak bunyi pelik. Mu nak gimana pelik-pelik Nak doa tu doa dalam Quran, doa Rasulullah. Atina fid dunya hasanah, minta aku hasanah dalam dunia. Nah, dan hasanah fil akhirah, hasanah dalam dunia. Rumah duduk sendiri. Taklah kita duduk tupang rumah orang. Kalau tupang rumah orang, masalah. Katakan kita baru kahwin, tak ada duit pergi nak beli rumah, nak sewa pun tak larat. Gaji 700. Nah, kerja-kerja kapung aje. Boleh nak sewa rumah? Tak boleh. Sewa 800. Nampak? Duduk rumah mertua. Nah, dah kalau panas-panas duduk dalam bilik nak keluar buka baju kat luar orang tamu teramak tak? Tak teramak lah duduk nupang momok tua. Bang, kalau body maknanya macam body besar macam saya ni okey lah. Ni body kurus kering macam gapang balik. Takkan nak buka baju tidur depan rumah panas-panas. Tak teramak pasal menumpang. Susah tak? Susah. Nak kecing, mak tua ada dalam tandas. Masalah luar. Wani nak kecing. Lepas tu, mak ada dalam lama buat benda mak. Faham? Masalah. Jadi hasanah fi dunia, kata ulama di antaranya rumah sendiri. Walaupun rumah kita tak lawa, rumah kita sendiri. Faham tak? Hasanah. Ada kenderaan yang memudahkan perjalanan kita. Hasanah. Walaupun handaka belum mampu handak ekor. Faham tak? Tapi sudah hasanah. Sebab handaka boleh bawa dengan senang. Pulah minyak, siapa ada lagi? Seberang perai batu wes. Betul tak? Habis baru 60 sen minyak. Nah, bini duduk belakang, anak dalam raga, mak tok tua atas pelik belakang. Faham tak? Kalau jalan kaki bayang tu kata
Dak nak doa yang hebat-hebat, doa yang best orang dengar memang orang semua paling tengok. Ni bukan kerana Allah. Jangan buat penyakit gitu. Faham tak? Biar kerana Allah. Bila kerana Allah, sebutlah apa saja kebaikan, apa saja zikir dan doa. Balasannya cukup hebat di akhirat nanti. Jadi waqulil haq, kata oleh kamu wahai Muhammad, asal kepada Nabi asbab nuzul, tapi umum ayatnya kepada semua kita yang mengaku Islam, sampaikanlah kebenaran. Beritahu yang benar. Yang benar ni lagu mana? Sebab ni dia palau. Mu kata aku salah, mu kata hei, aku betul. Hei, aku betul. Hei, mu salah. Hei, mu salah. Hak mana saya betul? Yang betul Allah dan Rasul. Allah dan Rasul, Allah Quran, Rasul hadis. Makna Allah dan Rasul agama Islam. Yang betul agama Islam. Jadi kalau bala buka Quran, buka kitab hadis. Tak payah. Faham? Orang ni kata, mana boleh? Kita kena buat gini. Atau kata, kena buat gini. Bala buka hukum hakam. Bila dah buka hukum, balik surrender kepada hukum. Kerana kita takbir, akak tangan tak lawan. Senang saja, tapi degil lah tadi. Sebab tu ada orang dia Islam tapi tak mau ikut agama. Tengok macam-macam jenayah berlaku dalam dunia sekarang. Dengan ragunya, dengan macam-macam peseng. Sampai rumah ketua polis dimasuki perampok. Baca dalam surat khabar. Rumah ketua polis dimasuki perampok. Rumah ketua bahagian siasatan jenayah dimasuki pencuri. Apa benda ni? Kalau rumah konstebel mamak boleh tahan kira. Ni konstebel je. Ni rumah ketua boleh. Orang curi boleh masuk. Habis berbincang. Seluruh dunia berbincang. Seluruh negara Islam meeting mesyuarat. Bila banyak sangat jenayah. Tapi hasil mesyuarat akan ada satu peraturan baru. Yang kita pasti peraturan itu bukan balik kepada Al-Quran dan hadis. Itu penyakit umat Islam ke zaman. Betul tak? Ada berlaku jenayah, memang dia orang berfikir, memang dia orang maknanya peroh keringat untuk menyelesaikan dan mengurangkan masalah. Akhirnya buat peraturan baru, tapi peraturan bukan daripada peraturan Quran dan hadis. Kenapa? Sebab fi qulubihim maradun, dalam hati mereka ada sejenis virus, ada penyakit. Fazadahumullahu maradha, Allah tambah lagi virus, lagi penyakit. Tak akan balik kepada Islam dulu, kini and selamanya. Kita orang Islam kan berlaku jenayah, balik buka kitab-kitab hadis bab jenayah benda. Bila kita buat, maka berkat. Sebab apa? Sebab bumi ini milik Allah, maka wajib berhukum dengan hukum Allah. Faham? Ingat, tiap kali bila kita bangun, benda kita sebut dulu nama Allah. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Baca tak? Baca tak? Ya dah baca. Bila kita bangun tidur, alhamdulillah, segala puji bagimu ya Allah yang telah menghidupkan aku, padahal dalam tidur kau boleh mematikan aku. Wa ilaihin nusyur, dan semua akan balik kepada Allah. Supaya mula-mula kita bangun ke dunia, kita ingat Allah dulu. Sebelum masuk kerja, sebelum masuk buat projek, sebelum masuk dalam pejabat, Allah dulu. Tapi kita tak baca. Ramai yang tak pandai baca doa bangun tidur. Kalau tak percaya, suruh juru nikah, suruh pengantin baca. Pengantin keluar, saya akan akad nikah, tetapi setelah menanya 3 soalan. Soalan yang pertama, pengantin cuba baca doa bangun tidur. Tengok pengantin. Pengantin kata saya ngatuk, boleh saya tidur semula boleh tak? Tak boleh. Berat nanang kita. Nak jadi suami orang, doa bangun tidur pun tak reti. Bodoh. Doa bangun tidur bukan suruh tafsir surah Al-Kahfi, bukan suruh tafsir surah Mukmin, bukan suruh tafsir 30 juzuk Quran. Baca doa bangun tidur tak reti.
Ada juga tok tua bodoh ambil wakna tu. Faham? Pakai kereta benda Myvi. Oh hebat. 43,000 manual boh. Faham? Auto 46 tambah 3,000. Tapi tak pandai doa baca bangun tidur. Pakai kereta benda ni pengantin. Oh Viva. Viva bukan sembarang Viva boh. Oh jangan main-main. Elite. Hondo. Untuk golongan bangsawan. Pasal elit tu untuk golongan bangsawan. Tapi tak ingat baca doa bangun tidur. Cak ayam berok kapur. Minta maaf lah kalau terkena. Alhamdulillah. Faham tak? Kalau tak kena rugilah. Nah, soalan yang kedua sebelum saya ijabkan kabul pengantin, iaitu doa masuk tandas. Pengantin kata boleh saya ke tandas? Pasal nak terkencing. Nampak tak? Dah. Tak. Masalah. Jadi kalau doa bangun tidur tak erti, doa masuk tandas pun tak ingat, bolehkah jadi pemimpin rumah tangga? Boleh tak? Kita pergi semua jabatan kerajaan. Di dalam jabatan tu dia ada jawatan-jawatan yang tak sama label. Nama pun lain, pengarah, timbalan pengarah, penolong pengarah, pegawai tadbir, sisi ketua kerani, ada account, ada office boy, ada dispatch. Ada jaga. Kenapa nama lain-lain? Gaji lain-lain boh. Yang paling besar gaji pengarah dalam jabatan. Tahu tak? Kenapa dia besar gaji? Pasal jawatan nama lain-lain, kelulusan lain-lain. Saya nak minta kerja ni. Boleh Pasal kita pun ada juga seorang dua nak pakai. Awak nak kerja apa? Saya nak kalau boleh pengarah Oh nak pengarah. Lepas tu testimonial mana ni? CJ awak ni universiti mana? Berapa tahun kerja di jabatan lain? Tak pernah kerja lagi. Tapi sekolah itu memang sekolah dapat ada jopak. Jabatan mana nak ambil kalau sekolah jopak jadi pengarah? Ginilah awak jadi pengarah jaga. Jaga boleh. Jadi makna nak khabar di sini bahawasanya kita bila kita tak beri satu-satu penekanan, kita kan kita tak tahu benda tu. Padahal kita Islam 40 tahun dah, 30 tahun dah. Orang suruh kita terjemah Rabbil Fili pun kita tak pandai. Cuba terjemah Rabbil Fili warhamni wajburni wahdini wa'afini wa'fu anni dalam bahasa Malaysia, bukan dalam bahasa Urdu, bukan dalam bahasa Belgium, bukan dalam bahasa Jerman, dalam bahasa Melayu. Tak boleh boh. Haji berapa kali lagi? 6 kali. 5 kali kapal laut, sekali jet ski. Faham tak? Tapi terjemah Rabbil Fili tak dapat. Pasal apa? Pasal tidak beri penekanan. Orang Terengganu panggil dok cakna. Sembang saja lebih, tapi bodoh tak tahu benda. Jadi bila gitu kekuatan tak ada. Bila kekuatan tak ada, kita lemah. Bila kita lemah, tengok apa yang berlaku pada kita sekarang. Kita hanya jadi penonton bila saudara kita dibunuh di Syria dan di Palestin, live dalam TV, dalam internet dan sebagainya. Zaman Nabi tunggu orang balik perang baru dengar berita. Faham tak? Lenin tengok dalam televisyen, boleh tengok dah macam mana umat Islam dibunuh, dilenyek dengan kereta kebal, macam mana umat Islam ditembak dengan bedil, boleh tengok. Betul tak? Kita hanya jadi penonton sahaja. Pasal apa? Pasal kita lemah. Kekuatan kita tak ada. Pasal apa? Doa diri kita pada air tak lepas, doa masuk tandas tak erti, doa bangun tidur pun tak ingat. Mana ada kekuatan? Sedangkan dulu pada zaman Abbasiyah sampai kepada zaman Imam Ghazali, seluruh dunia mari melawat Universiti Baghdad. Kerana ramai sangat ulama dan cendekiawan di sana. Macam-macam jenis ilmu. Ada ilmu kaji bintang, kaji hayawan, kaji serangga, kaji laut, buku tentang cakrawala, buku tentang planet, buku tentang algebra, buku tentang bius, tentang urat saraf, tentang pembedahan, dihasilkan di Iraq. Semua oleh ulama-ulama Islam. Pasal apa? Dia kuat. Kita dak orang cetong. Ni malam ni ramai mari pun tak ada projek.
Kalau ada projek, dak hari malam ni. Neh, petang tadi pukul 5 petang, malam ni memang pergi lah Masjid Sungai Ara. Neh, memang pergi dah. Neh, tengah-tengah siap, pukul 6 pakai baju, mandi-mandi, kawang telefon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa ni? Hang tak kenal dah aku tak? Siapa? Abang lah. Alah, takkan tak kenal kot. Alah, abang dah ni, aku suara ni lah, saya rasa lupa dah siapa. Mak mana? Mak Sungai Petani. Mak, apa abang? Abang baik dah. Kalau abang tak baik, tak boleh nak telefon hang. Lepas tu apa cerita? Aku nak pergi Sungai Ara ni, masjid ni ada kuliah. Gini mak, hang ingat tak dulu aku pinjam duit hang 60,000? Mana boleh, aku lupa. Aku tak boleh nak pergi rumah hang. Aku nak lalu ni daripada Sungai Petani nak pergi Kuala Lumpur. Aku dapat duit pesaka ni banyak. Jadi aku lalu, aku nak jumpa hang di Bukit Mentajam, boleh tak? Aku nak bagi 60,000 ni pukul 7.30. Tak apalah, aku batal kuliah. Tu tak? Kalau kau nak bagi kita 60,000, mari tak mana ni? Tak usah 60,000, 60 riyal nerak dah atas bonet kereta. Nampak? Tapi Allah sayang pada kita, dia tak uji kita malam ni. Dia beri kelepasan kepada kita. Dapatlah kita duduk di rumah Allah. Ingat, bila kita hadir kuliah, malam esok belum tentu boleh hadir, kerana mungkin pagi esok datang Tan Sri Israel alaihi salam. Tahu tak? Mari hak tu balik awal kita. Raja pun mati, tak usah kata jual rojok pasembok. Faham tak? Raja pun mati kalau mari hak ni seorang yang sangat-sangat diguruni. Tan Sri Israel alaihi salam. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum. Katakanlah mematikan kamu dengan izin Allah ialah seorang wakil yang diwakilkan kepada kamu oleh Allah, namanya Israel alaihi salam. Kalau duduk dalam istana mati tak? Mati juga. Dah kalau rumah PPRT, Pak JKK sign, mati juga. Faham? Jadi bila malam ni kita boleh hadir kuliah, maka syukur banyak-banyak kepada Allah. Mungkin malam besok aku tak boleh mari lagi, kerana pagi esok mungkin kita tidak lagi bernama Muhammad, bernama Zakaria, bernama ini. Kerana Nabi kata, innaka la tadri masmuka ghada. Kamu belum yakin apa nama kamu pagi esok. Malam ni orang panggil kita Cik Mak, tapi kalau pukul 3 pagi meninggal dunia, pagi esok orang tak panggil Cik Mak, orang panggil jenazah. Nampak? Jangan bila kita mari kuliah malam ni kita yakin malam esok kita boleh pergi lagi di masjid lain. Belum tentu. Raja yang paling hebat di dalam sebuah negara duduk di istana negara, tak ada kira. Ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Di mana saja kamu berada, pasti kamu didatangi oleh mati, walau duduk dalam istana yang sangat hebat. Buruj, istana atau kubu yang sangat kebal. Jadi gitulah. Tiap kali ada orang nasihat kita, anggaplah mungkin ini nasihat terakhir. Tiap kali boleh solat, mungkin ini solat terakhir kita. Tiap kali kita berdoa, mungkin ini doa terakhir. Tiap kali kita buat kebajikan, mungkin esok tak boleh lagi. Jadi kalau kita ingat kepada kematian, tidak akan mati, melainkan sampai masa. Ada orang takut nak sebut mati. Apa? Takut mati awal. Tak. Mati bukan kerana sebut, mati bukan kerana lupa, mati bila sampai masa. Iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Bila tempoh aja, maka tak boleh undur 1 saat ataupun nak dicepatkan. Orang dulu dia buat wirid, mati. Dia tulis di rumah dia mim alif te ya, mati. Kita perhiasan dah ingat akan mati. Pokok bunga ni bunga roh, bucu tepi sofa pula bunga keduduk, tepi jam besar bunga tiak ayang, depan pintu masuk pula bunga kemboja. Hebat. Tengah pula gambar tu Gangnam Style. Nampak tak? Alah berat menandang tengok ni. Joget kuda gila tu ni suka. Bang.
Ada rumah orang dulu dia tulis mati. Mati. Sebab bila dia tengok, dia ingat kepada mati. Ingat mati tidak akan mati. Tapi bila ingat mati kita akan baik. Tak banyak, sedikit. Itu saja. Faham? Nah, di rumah kita kadang-kadang tidak mengingatkan kepada mati langsung. Masuk dalam rumah, terasa hidup 1000 tahun lagi. Tengok dengan peralatan. Nah, skrin, TV, LCD, HD, MD, 88 kaki. Bukan salah, tapi kadang-kadang kita lupa. Kita tengok kepada kesenangan diri kita sendiri, terlupa bahawa ini adalah sementara saja. Nah, sofa, sedapnya sofa, beli mana ni tuan? Ini I beli dekat Itali. Beli Itali. Ni makuk ni belakang bubul ni, tembikar timur ni. Ni beli dekat Tokyo. Aduh. Hebat dia. Nah, ada amal, alhamdulillah. Tak ada amal, balik awal. Tak kira kaya miskin. Hebat lagu mana pun dikira dengan bekalan akhirat. Bekalan dunia tidak diambil kira sangat. Senang-senanglah, susah-susah dah. Tapi penentuan terakhir adalah iaitu akhirat, bukan di dunia. Nah, tengok orang hebat-hebat, terbang, duduk dalam kapal terbang, siapa dia kenal belaka? Pilot, pramugara, tukang tolak tangga kapal terbang, habis dia kenal. Thai Airways, Kansas, nampak Virgin, habis kenal belaka. Nampak? Pasal apa? Banyak terbang. Tolak daripada Pulau Pinang, pukul apa? 8 pagi ada dah dalam flight. Nah, pukul 7 bahang Tosi, dekat Little India. Pukul 8 ada dalam kapal terbang dah. Pukul 12 makan nasi lauk ikan pating. Mana? Melbourne. Tengah hari makan kuah pisang pula, Rio de Janeiro. Petang makan rojak pasembok. Mana? New Delhi. Malam tidur di mana? Hollywood. Hebat dia. Tapi semayang jaga, alhamdulillah. Tahu tak? Ada solat. Nah, hebat dia ni pakai kereta. Berapa buah kereta dia? Rasa-rasanya dalam aku bilang itu 7 buah. 7 buah ni jenis apa? Aku tak ingat lah. Tapi yang common sekali BMW 7 Series. Itu yang paling common dalam 1 juta je. Yang lain semua 2-3 juta. Tu common sekali. Tu pun bibik dia pakai buat beli ikan. Betul orang kaya jangan main. Pergi tengok Kuala Lumpur rumah duduk atas tekak atas. Dia tanya berapa penthouse tu? 13 juta, 8 juta, 15 juta. Dah bawah murah kot. Bawah murah 6 juta. Boleh rumah juta-juta duduk. Banyaknya duit. Nak? Tak apalah, banyak harta, banyak kereta pun, kaya lagu mana pun, ada solat. Jangan syirik kepada Allah. Ada amal. Allah tak marah. Allah tak azab seorang. Mana ramai nak masuk neraka ni? Kita tengok ramai duk beratur masuk neraka ramanya. Berapa ni dosa benda ni? Pasal kaya dulu. Tak ada. Dan ni ramai masuk neraka pasal dulu pakak besar. Tak ada. Tak salah pakak besar, kaya, projek besar, tak ada salah. Yang salah mu curi orang, mu tipu orang, baru salah. Nak? Dah maknanya kalau pakai kereta mewah sekalipun 8 buah, 10 buah, sebiji 3-4 juta. Nak? Tapi kalau ada amal, selamat. Dia selamat di akhirat bukan kerana kereta dia berjuta-juta, kerana amalan dia. Faham tak? Ni masalah pakai kacik, beli 3 utir 10,000. Tu pun tak ada tayar beli suku. Faham tak? Sombong dah kepada Allah. Dak mari dah masjid. Hebat ni dia ni kerja benda dak mari masjid. Abang mu ni tak pernah mari. Abang aku hebat, dia kontraktor bos. Sibuk. Kontraktor dia buat benda berapa bilion punya projek. Tak tahu bilion, tapi baru ni yang hebat sekali dia buat jamban sekolah. Baru buat jamban sekolah, dak mari dah rumah Allah. Baru kontraktor kelas EX sambang dah dengan Imam dan Bilal. Belum lagi kelas A buat jambatan daripada Pulau Pinang ke planet Mustari. Faham? Tak? Macam mana kita? Jangan. Balik kepada basic. Kita datang ke dunia
telanjang bogel, miskin papa kedana. Anak raja pun beranak telanjang, anak Perdana Menteri pun beranak telanjang, anak orang kampung pun beranak telanjang. Telanjang ni artinya papa kedana, miskin, tak ada duit. Faham? Kerana orang yang paling susah telanjang. Dalam Pulau Pinang memang ada orang miskin tapi tak telanjang. Di Terengganu pun ada orang miskin, tak siapa telanjang. Kalau sampai telanjang, paling miskin. Maka kita Allah lahirkan paling miskin, iaitu telanjang. Tahu tak? Siapa dia di sini beranak pakai underwear dah? Cuba bangun. Ada? Tak ada. Siapa sini beranak pakai baju kok dah? Tak ada. Walaupun ayah dia Tan Sri, Datuk Sri, Sri kaya dan sebagainya. Tapi bila anak dia lahir miskin, menunjukkan Allah letak martabat, ya ayuhan nas antumul fuqara, wahai sekalian manusia, kamu fuqara. Fuqara ni maknanya yang bangsat, papa kedana, perlu pertolongan Allah. Bila besar Allah beri harta sikit. Jangan lupa kepada Allah. Sampai masa Allah balikkan kita kepada martabat bangsat, papa kedana, miskin, fakir, iaitu mati. Tengok orang mati, telanjang tak? Telanjang nak mandi mayat. Faham? Ketua polis negara bila mati, dia buang tak topi dia? Buang. Pakat atas ni buang tak? Buang. Cabut pakat bawah. Padahal ketua polis negara bukan sikit pakat bawah, 5 kilo duduk atas ni. Nah, hak berambu gini, hak bintang, hak bulang, macam-macam peseng atas ni. Besar sekali dalam jawatan polis. Betul tak? Akan dicabut oleh tukang mandi mayat. Dah kalau maknanya ketua polis negara pun dicabut baju uniformnya, konstable tak usah sombong lah. Faham? Ketua menteri pun akan ditelanjangkan oleh tukang mandi mayat. Kerani tak usah cakap banyak lah. Faham? Semuanya akan dibalikkan keadaan asal, ditelanjang bogelkan naked. Faham tak? Nah, semua buang. Baju kok ni buang dah. Jangan buang lah. Ni suami saya sayang baju kok ni. Potong kat jemeng ni 18,000 ni. Tak ada kira jemeng tak jemeng. Buang. Hang. Tinggal underwear. Buang tak? Buang. Kerok kedai. Buang. Nak mandi mayat boh. Nah, mandinya dengan air pahit. Nak, padahal dia kaya. Gerang tanah 1 kotak kasut. Banyaknya. Lori ada, kering ada, mesin mix ming pun ada. Nak, broza ada, hebat dia ni. Tapi bila mati mandi dengan air. Nak, masa tu tukang mandi mayat kata, Datin Sri boleh minta paip pasal nak mandikan jenazah. Datin Sri kata, tak boleh mandi dengan paip. Husband I dia biasa mandi dekat swimming pool. Ada tak gitu? Mayat bawa pergi swimming pool, letak atas hak njuk. Piau masuk dalam tu. Pasal apa buat gini mayat? Pasal dia orang hebat. Mandi swimming pool, jacuzzi bawah. Faham tak? Duduk atas 6 bintang, 5 bintang memang naik kata belakang. 6 bintang. Tapi bila mandi tak ada bintang, dengan air pahit je. Tahu tak? Habis cerita papa kedana. Tu kita lah tu. Nah, ketua FRU yang paling beken kali. Nampak? Pakar ni macam ke orang planet ni. Nah, pun akan dibogelkan oleh tukang mandi mayat. Apatah lagi kalau Lance Corporal saja FRU. Nah, itulah kita. Tak ada hebat dah. Ketua Guru Persilatan Gayung se-Malaysia. Nah, misal ni macam ke spring lori. Ada dah, bila mati tidak akan boleh lagi mengeluarkan kuda-kudanya. Padahal dia 70 persilatan berpayung di bawah dia. Dia guru yang paling bisa. Boleh berjalan atas air, boleh berjalan atas daun pisang. Hebat silat gayung dia. Nah, tapi bila mati, lalat duduk atas hidung Tok Guru, tak boleh marah lalat. Faham tak? Tok Guru kata, lalat kata, test sekali Tok Guru, duduk atas hidung. Faham tak?
Tali pinggang black belt taekwondo 8 kali menang Olimpik, 3 kali pertandingan antara planet, 2 kali pertandingan juara di atas matahari sendiri. Hebat dia ni. Nah, maka dia akan dicabut oleh tukang mandi mayat, dibogelkan untuk dibersihkan dan dibungkus dengan kain. Tahu tak? Kain mahal tak? Kain putih Paplain made in China, RM3 80 sen 1 meter. Why pay more? Faham? Jangan Tok Imam. Suami I dia banyak duit. Nah, jadi dia tak main ni kain-kain RM3.8. Dia orang kaya, gulung dalam kapek. Ada tak gulung dalam kapek? Tak ada. Buku dalam kain putih. Timbalan Perdana Menteri ke, senator ke, gubernur ke, presiden ke, raja, kain putih. Wa kafinu fikum wa kafinu fiha mautakum. Nabi kata, dan hendaklah kamu kapankan mayat-mayat kamu dalam kain putih. Dalam kitab fiqh pula, kain putih yang second hand lebih afdal daripada yang baru. Itulah kita. Tapi masa kita sekarang tengah segot, lawang agama kita sendiri. Jangan lawang agama. Mu nak projek, mu nak kaya, mu nak jadi billionaire, silakan. Mu nak buat benda, mu nak jadi doktor, nak jadi hartawan, nak jadi orang ni, seniman, macam-macam. Boleh, jangan langgar peraturan Islam. Dan jangan lupa bekalmu di akhirat nanti. Faham? Dah kalau raja yang tak semayang akan diazab dalam api neraka. Nah, kalau hanya pekerja istana je, balik awal. Raja yang paling hebat akan disoal di alam barzakh. Nah, dah kalau office boy, tak usah cakap banyak lah. Tak ada VIP di dalam akhirat. Atas dunia, bila dia lalu, kita kena berhenti. Pasal dia very important person. Tulis di plate kereta menteri. Bila menteri langgar lampu merah, trafik tengok, trafik samang tak? Tak. Silakan langgar, sila langgar. Tapi kalau orang jual ayam, rakyat mati sama tak? Kena sama pasal mu jual ayam. Faham tak? Tapi kalau VIP tulis menteri, kena sama tak? Tak kena sama lah. Kalau nak sama, dia akan kena marah. Menteri kata, you don't know me, I'm minister, you know. Oh sorry Tung. Hang lepas. Hang tak kenal aku buat. Aku mantan. Nampak? Tapi dalam kubur tak ada, tak lepas. Marabuka, tanya Munkar wa Nakir. Kata mayat, you don't know me. Muka kata, I know. Ni, I know. Tak boleh jawab. Dikatok sampai pecah kepala mayat. Faham tak? Tanya lagi, tak boleh jawab, katok kepala. Tongkat yang guna untuk memukul mayat dalam kubur, Nabi kata letak atas bukit, hancur bukit. Nabi cerita dalam kitab-kitab sahih. Bukan saya ambil daripada komik Pedang Setiawan atau Raja Rimba, bukan. Kisah mayat tak boleh jawab di dalam alam barzakh. Di antara soalannya, ma taqulu fi hadza rajuli allazi bu'isa fikum wa fin nasi ajma'in. Wahai mayat, apa kamu akan jawab berkenaan seorang laki-laki yang telah diutuskan ke atas umat manusia? Nak jawab lagu mana? Nabi kata, orang yang bertuah. Dia kata, huwa Muhammadun, dia Muhammad, ja'ana bil bayinat, dia datang membawa kebenaran kepada kami. Fasaddaqna, kami benarkan dia. Wa amanna bih, kami beriman dengan dia. Baru boleh jawab. Tapi dah sekarang orang tolak hadis Nabi. Ni orang kata Nabi suruh buat. Nabi zaman bila? Tahun bila? Sekarang kita moden dah, millennium. Bukan kita tak percaya Nabi, tapi Nabi ni cerita lama lah. Kita sipang sudah lah. Ini masalah. Dah? Ada soalan? Maka yang benar semua daripada Allah, iaitu daripada agama.
Ayat ini menjelaskan hanya Islam agama yang benar, dan apa jua yang berlaku di antara kita, baliklah kepada agama. Kerana agama ini syi'ul linnas, obat bagi segala manusia. Bukan untuk orang tertentu, Arab atau keturunan saja, untuk sekalian manusia. Siapa yang nak mati, mati dalam keadaan surrender kepada Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati melainkan dalam keadaan kamu muslimun, mana kamu menyerah diri kepada Allah, iaitu tunduk pada peraturan Allah, hanya membesarkan kerajaan Allah. Kerajaan dunia semua kecil belaka di bawah tapak kaki kita. Hanya Allah yang aku gerung, hanya hukum Allah yang paling tinggi dan paling aku hormati. Tiada hukum boleh mengatasi hukum Allah. Kalau gitulah kita mati dalam keadaan Allah redha kepada kita. Macam mana kita nak mati sekarang? Mengaku Islam, lawan Islam. Kita tengok orang yang benci kepada jemaah Islam, orang yang tak suka kepada hukum Islam, orang tak suka pada hadis, orang yang kritik Al-Quran, orang-orang yang menentang untuk mengembalikan maknanya Islam cemerlang di dalam negara kita. Semua ni kalau kita tengok, dia punya IC Islam. Tak ada seorang pun yang dilahirkan di Jerusalem, Israel. Tak ada seorang yang menentang hukum Allah di Malaysia. IC dia tulis lahir di Tel Aviv, Israel. Kalau tengok IC dia Yahudi, tak apalah, boleh tahan kira. Tak, Melayu agama Islam tapi lawan Islam. Ni yang pelik. Ni bukan cerita politik ni. Kesedaran kita balik kepada asal. Kita dilahirkan semua tunduk menyerah kepada Allah. Walaupun Fir'aun sekalipun masa kecil tak lawan Allah. Bila besar Allah beri nikmat, lawan Allah. Nah, jadi nikmat bukan untuk lawan Allah, untuk memudahkan kita balik kepada Allah. Nah, jadi jangan takut sampai kalah kebenaran. Sebarkan dakwah. Tak syarat kita kena jadi kiai, kena jadi tok guru, mufti, qadi, nak pakai serban jubah baru nak nyatakan kebenaran. Siapa saja boleh. Mak rock boleh sampaikan kebenaran. Mak reggae boleh cerita hal kebenaran. Nah, kalau dalam Facebook tu, nak tolong share. Ada hadis-hadis, ada kata-kata yang baik. Post biar orang lain boleh baca. Bang, tak usah peduli ke orang lain. Benda yang baik, benda yang benar, terutama direct daripada Quran dan hadis, sampaikan. Nah, mudah-mudahan Islam akan berkembang dengan begitu baik. Nah, ujung ayat Allah kata, "Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur." Maka barang siapa yang hendak beriman silakan, siapa yang nak lawan Islam silakan. Tapi ingat, akhirat dua saja tempat balik. Fariqum fil jannah wa fariqum fis sa'in. Satu ke syurga, satu ke neraka. Siapa yang menentang kebenaran, dia akan ke neraka. Dia kata, "Hei ustaz, ustaz ingat neraka syurga tu ustaz punya ke? Nak kata orang ni masuk syurga, orang ni masuk neraka?" Kita jawab, bukan saya yang tentukan, bodoh. Allah Ta'ala. Betul tak? Bukan kita khabar mung masuk neraka, Haji Leh syurga, Haji Mamat neraka, Haji Syuib neraka. Bukan, itu tak boleh kata. Cuma kita kata siapa yang menentang kebenaran, maka jalannya ke neraka. Siapa yang tolak Islam, jalannya ke neraka. Islam datang ni bukan mewajibkan kita pakai jubah, pakai serban dan apa sebagainya. Itu benda-benda sampingan. Mewajibkan kita mentauhidkan Allah, mewajibkan kita meninggikan akan Islam, biar dia bermartabat di atas muka bumi. Kerana ini bumi milik Allah, oksigen yang kita sedup milik Allah, bukan milik tok wang kita. Langit yang kita junjung bukan hapak belakang kita, milik Allah belaka. Tangan kita milik Allah. Ni kulit milik Allah. Kulit ni. Nah, kita tengok bini kita masa kita baru kahwin. Berapa tahun dah kahwin? Pengusi. 25 tahun. 25 tahun, tahun 87 kahwin. Tahun 87, betul? Oh, pandai aku, peti-peti. Tahun 87 tu gambar ada lagi, gambar bini ada. Orang mana? Batu Kurau tu dia. 87, 25 tahun dah. Balik gigi tengok gambar dia masa tahun 87. Tahu? Comel tak? Tengok dia punya kulit pipi. Lepas tu tengok muka lah ni. Faham tak? Maknanya kulit milik Allah. Semua hak dia belaka. Dah guna yang lawan Allah ni. Dah sedar ke diri ke benda?
Bini kita tu kita balik, kita tengok masa kita kahwin dia, tengok gambar dia. Faham? Bergetah pipi. Faham? Macam orang getah. Tengok muka pipi kita, bini kita lening, balik kita tengok. Gambar tahun 85 dengan gambar lening pipi kita, bini kita. Allah Rabbi. Macam buah kedondong. Pasal apa? Milik Allah, dia ambil balik. Abi dah tegang, kecuk lah pula. Mata hak dia sampai masa kelabu. Kalau hak kita terang sampai mati ya. Tangan hak dia dulu gagah. Berlari ni gagah ni, kuat berlari. Hak dia. Dulu boleh lari berapa? 100 meter berapa saat? Kita tanya dia. Berapa saat? 100 meter. Berapa second? Pernah lari 100 meter? Berapa second? Berapa? 2 minit? Berapa second? 40? 80? 80 second? 100 meter? Betul-betul ni masuk CD ni. 80 second 100 meter. Aku merangkak pun 40 second. Tak? Dulu kita ni dulu masuk lari, sekolah-sekolah dulu masuk tandingan lari. Masa sekolah rendah pun masuk. Lawan di stadium Darul Aman, Al-Ustaz. Sekolah-sekolah. Lawan. Masa tu juara 12.9. Nampak? Lari. Kita 14. Sekolah rendah. 14 dah, laju dah. Bila sekolah menengah 13. Nah, rekod dunia 9 saat. 9 saat. Ni 80 main. Menerap apa? Dia menerap. Tak apa. Jangan marah Maknanya dulu kita kuat, sekarang tak kuat dah. Dulu berjalan kaki laju dah. Dulu comel handsome. Bila tua dah handsome dah. Adalah seorang-seorang jarang sangat lah bila tua pun handsome macam saya ni dah. Tapi gitulah, nyawa lagi milik Allah. Kadang-kadang dia ambil sebelah milik dia, sebelah lagi belum ambil. Namanya penyakit stroke. Betul tak? Sebelah tak boleh. Bila kena stroke, sebelah tak boleh cakap, sebelah boleh. Maka kalau tangan boleh guna sebelah, mulut tak boleh guna sebelah. Faham? Tengok dia hospital tu kena penyakit angin tu, kena stroke, hoki stroke. Walaupun dia kereta banyak, rumah banyak, tak boleh gerak tangan. Messi keliling pinggang, duduk hospital swasta, satu hari 1,200, tak termasuk obat. Hebat dia, tetap tak boleh angkat tangan. Tapi alhamdulillah, Allah baru ambil separuh. Kalau yang ambil penuh lagi ramai. Tak duduk dah di hospital swasta, kubur swasta duduk. Faham tak? Waktu ambil full loan dia panggil, pinjaman penuh. Dengan nyawa, dengan tangan, dengan mata, dengan kaki habis licin. Bubur dalam kotak, masuk dalam tanah, kambuh, baca doa lebih kurang, balik. Buat tahlil kat rumah. Malam pertama laksa, malam ketiga rojak Penang. Jadi beringatlah. Allah beri dah ingat baik. Mau nak ikut Islam silakan, nak lawan Islam silakan. Tak ada pun jadi patah tekak. Tengok ni orang yang menentang ulama, ada tak pecah perut? Ada. Ayat ni faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Barang siapa yang nak beriman silakan. Barang siapa yang nak kufur, nak lawan Islam silakan. Makan nasi tetap nasi, tak jadi batu. Nak caci ulama pun caci, tak ada masalah. Mulutmu tak akan renyok. Tapi ingat, bila mu mati bermulalah kesusahan. Nampak yang sebenar. Kerana apa? Mulianya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jahat lagu mana umat pun Allah beri dia tangguh. Dan supaya dia sempat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ambil peringatan dah. Kita orang Islam atas nama Islam, tak usah duk balah lah atas Islam ni.
Tak kena sangat. Balik kepada Islam. Betul balik we jadi comel. Mak bapak kita tak mahu kita masuk neraka. Jadi tak usah lawang lah Islam. Islam yang dibawa oleh ulama, kalau terang-terang bercanggah, kita tak ikut. Tak ikut bukan kerana dia ulama, kerana dia salah. Tapi kalau keadaan yang benar-benar, jangan lagi kita kerana nafsu. Duit boleh dicari, dan kalau dapat belum tentu kita boleh makan. Dapat 10,000 belum tentu masuk dalam mulut kita 10,000. Ingat, orang asli dalam hutang pun makan kenyang, bini 4-5 orang, apatah kita dalam bandar. Jangan bimbang soal rezeki, semua siap belaka dah. Jalankan tugas kita mencari hasanah fid dunia, hasanah fil akhirah. Wallahu alam. Sebelum kita jawab soalan, kita lancarkan dulu tabung kutipan derma untuk Masjid Sungai Ara Al-Huda. Petugas yang memakai vest warna kuning lelaki dan beg warna kuning wanita dibenarkan menerima sumbangan. Yang lain-lain tu tak pakai beg baju kuning, vest kuning untuk laki-laki atau beg kuning untuk wanita, bukanlah tu. Jadi kalau ada yang ambil kesempatan kutip derma orang ramai, tu bukan. Tolong tangkap mak mari depan ni. Kita pakat derma pelempang sekali sok. Pasal ramai duduk tipu orang ramai. Semalam dapat berita yang kutip Dialog Star 25,000. Tabung semalam kutip derma Dialog Star untuk kebajikan dia orang 25,000. Tahniah lah orang Kedah. Bukan senang juga nak dapat 25,000 dalam masa 45 minit berucap. Jadi tahniah. Orang yang beri, Allah akan bayar. Orang masjid tak bayar, tak mampu nak bayar, Allah akan bayar. Mana tahu RM10 kita beri malam ni, Allah panjangkan umur kita 10 tahun. Ni semua kerja Allah, rahsia Allah. Mana tahu malam ni kita beri RM5 untuk masjid, anak kita terlepas daripada mati lemah tahun depan. Mana tahu? Mana tahu malam ni kita beri RM15, kereta kita terlepas daripada aksiden 5 tahun lagi. Ni semua kerja Allah. Mana tahu RM100 kita bagi kepada masjid malam ni, kita dapat kahwin seorang lagi tahun depan. Amin ya rabbal alamin. Tak wajib bagi, sunat je. Sunat. Tak bagi tak berdosa. Kedekut saja. Baik, sambil-sambil itu kita tengok soalan. Kita ada masa 1 jam lagi, boleh? Boleh?